Okey, baik. Tadi kita dah umum awal tadi tentang industri pelancongan dan perhotelan terutamanya yang perlukan suntikan, yang perlukan ialah kreativiti, inovasi dalam usaha untuk memastikan ia kekal bersaing dan dapat membantu ratusan ribu yang bernaung di bawah industri ini. Okey, jadi kita nak bersama dengan dua individu untuk kita berbicara mengenai industri perhotelan antara inisiatif dan juga inovatifnya, iaitu Datuk Zazal Nizam Zainon, Ahli Majlis Rumah Prihatin Grand Seasons, dan juga Encik Badrul Rizal Baharudin, Pengurus Besar Royal Chulan Kuala Lumpur, bersama kita secara panggilan video. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa khabar kedua-duanya? Dapat dengar kami dengan jelas? Datuk boleh dengar kami? Datuk dapat dengar? Assalamualaikum, Datuk. Dapat dengar. Ya, okey, baik. Sebagai mukadimah, mungkin dapat Datuk berikan gambaran dan juga situasi perjuangan pihak industri dalam bidang perhotelan ni untuk sama-sama membantu dan mencipta ialah kekuatan di saat situasi yang sungguh mencabar ni. Silakan, Datuk. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya di sini ingin memberitahu ataupun memberi maklumat bahawa kita telah menggunakan ataupun berada di Grand Season Hotel sebagai rumah prihatin yang merupakan sebuah pusat hotel kebajikan yang pertama di Malaysia dan even kita boleh katakan di dunia bagi membantu rakyat yang terkesan akibat COVID-19, khususnya kepada golongan miskin bandar di wilayah persekutuan ini. Untuk makluman, rumah prihatin ini merupakan satu inisiatif yang telah diilhamkan oleh Menteri Wilayah Persekutuan kita, YB Tan Sri Anwar Musa, yang sentiasa peka terhadap kehidupan warga kota, khususnya golongan miskin bandar dan P40. Inilah merupakan peranan dan rumah prihatin ini yang menghimpunkan dan koordinat bantuan untuk dilaksanakan secara bersama dengan sokongan para sukarelawan, persatuan, organisasi korporat dan NGO. Ya. Jadi macam mana situasi peringkat awal ketika dijadikan sebagai hotel yang berkonsepkan kebajikan? Jadi mungkin ada sukarelawan ke petugas kan yang menggerakkannya, Datuk? Ya, ya betul. Sebenarnya di rumah prihatin ini kita mempunyai ahli lembaga penasihat yang mendukung dan memastikan perjalanan rumah prihatin ini sentiasa mematuhi ataupun memenuhi fokus kita lah. Kita ada Perbadan Putrajaya, kita ada Kementerian Wilayah, kita ada Dewan Menara Kuala Lumpur, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Mawib, Jawi dan sebagainya itu, dan juga NGO yang lain dalam membantu dan juga melaksanakan program-program di bawah rumah prihatin ini. Inilah peranan-peranan kita gemelingkan, dan semua ini kita suka saya ingatkan di sini bahawa, nyatakan di sini bahawa ia tidak menggunakan sebarang peruntukan kerajaan dan sebaliknya ditekan secara holistik dengan pembabitan pegawai, agensi kerajaan bersama-sama dengan sukarelawan dan juga syarikat-syarikat korporat. Ya, sangat menarik. Encik Badrul, mungkin kita nak kongsikan juga berkaitan dengan antara inisiatif yang dilaksanakan di Hotel Royal Chulan terutamanya dalam mendepani pandemik yang sangat mencabar ini. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Secara khususnya ataupun secara umumnya Royal Chulan Hotel dan Resort ni terlibat secara langsung dengan menangani pandemik COVID-19 ni. Dalam konteks ni kita bekerjasama dengan Mega Klinik Zahran yang mana telah kita dapat juga sokongan daripada Kementerian Kesihatan, NADMA dan sebagainya untuk merealisasikan Hotel Royal Chulan Kuala Lumpur berada di tahap ataupun berada di orang kata dapat disustain dari segi kelangsungan ekonomi lah. Yeah. Jadi dalam konteks itu juga kita bekerjasama untuk menempatkan pesakit-pesakit ataupun kategori 1 dan kategori 2 pesakit COVID-19 ni. Dia kalau masuk kategori 3 dan 4 ni kita terpaksa refer kepada hotel kepada hospital lah. Jadi dari situ kita dapat menangani lah sedikit sebanyak, kita lebih lagi dapat menangani orang yang kata nak mengasingkan diri daripada keluarga diorang kan. Jadi diorang dapat duduk di Hotel Royal Chulan dengan
kaedah dengan yang ada bantuan daripada Mega Klinik Zaran, dengan ada doktornya, ada pegawai-pegawai kesihatan yang bertugas dan sebagainya. Ya. Jadi segi individu yang membantu ini, adakah juga sepenuhnya pekerja hotel atau bagaimana? Untuk barangkali mengasah kemahiran mereka beradaptasi dengan situasi. Kalau dulu mungkin kerjanya di portfolio lain, kali ini terpaksa gembling tenaga baru, cipta kemahiran baru dalam bidang ini. Mungkin dapat komen sikit? Agak kurang jelas dia punya soalan tu, dia breaking. Okey, baik. Sebelum ni petugas hotel kan pelbagai bahagian departmen. Jadi mungkin disebabkan fungsi hotel telah pun sikit berubah, tumpu kepada kebajikan. Jadi pastinya staf juga dituntut untuk berubah mengikut keperluan semasa. Cik Badrul dapat komen sikit? Okey, ya. Sebenarnya kita ni kita ni adalah hospitality industry, itu hotel. Yang mana kita menempatkan pelancong-pelancong yang dari dalam ataupun dari luar. Jadi kita perlu ambil inisiatif ini untuk jadikan satu tempat yang mana kita boleh terus beroperasi seperti biasa. Jadi kita ambil collaboration dengan Mega Klinik Zaran ni. Jadi kita semua, pendekatannya semua yang kita ambil adalah mengikut SOP-SOP yang tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan dan juga pihak KKM. Yang mana Mega Klinik Zaran adalah mempunyai kepakaran yang tersebut. Jadi kita ada services, dan Mega Klinik Zaran dia ada kepakaran dari segi medical. Ya. Datuk Nizam, dari sudut pengurusan bidang perhotelan ini mungkin satu cabang yang sedikit berbeza lah kan, tetapi mungkin dari sudut persediaan, pengurusan pekerja-pekerjanya dengan cabaran yang baru ini mungkin boleh kongsikan juga? Okey, sebenarnya memang agak mencabar, dan kita wujudkan rumah prihatin ini dalam masa yang singkat. Semuanya tidak dapat kita laksanakan dengan kerjasama daripada semua pihak, terutama sekali daripada partner-partner kita, daripada agensi-agensi kerajaan, dan juga yang paling penting sukarelawan serta badan-badan yang bersama-sama dengan kita dalam melaksanakan program-program ini. Jadi kerana gembelingan semua tenaga ini, kita dapat wujudkan rumah prihatin ini. Dan inilah satu aspek yang mana kita tanpa mengira latar belakang, sama ada kaki tangan kerajaan, sukarelawan, badan-badan NGO bersama-sama untuk menyediakan. Tambahan pula kita beroperasi di grand season, yang mana kalau seperti mana yang tuan tadi beritahu bahawa ini adalah hospitality punya function, dan kita bersama-sama lah menggunakan dapur yang ada, central kitchen yang ada, bilik penginapan yang ada untuk tujuan kebajikan itu tersebut. Ya, samping pematuhan SOP yang ketat oleh kerajaan Datuk. Betul. Jadi macam mana melihat bahawa ternyatalah pandemik ini memberi satu pengajaran yang penting supaya kita sentiasa bersedia beradaptasi mengikut keperluan, dan juga mungkin ini juga menjadi satu lagi sumbangan CSR yang besar untuk masyarakat. Silakan. Okey, Cik baru dapat komen sikit. Okey, kita lihat, kita ambil perhatian ataupun kita ambil tahu tentang komuniti di sekeliling, terutamanya penduduk yang berada di Kuala Lumpur ni. Dan saban hari kita dapatkan numbers COVID ni dia makin lama makin naik. Jadi kita nak membantu juga kerajaan, dan juga kita membantu juga komuniti untuk dapatkan mereka dibantu dengan secara langsungnya lah. Jadi kita tak ambil kira. Jadi kita ambil orang kata ambil risiko tu, kita ambil risiko juga kan. Pekerja-pekerja hotel ambil risiko yang sama juga apa yang frontliners berhadapan sekarang ni. Jadi itu yang kita terapkan lah, ataupun pendekatan yang kita ambil lah. Ya, Datuk Nizam, mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu bercerita mengenai numbers ni. Berapa kapasiti yang boleh ada di rumah prihatin Grand Season, dan sekarang ni dah berapa ramai atau bagaimana sebenarnya? Okey, suka saya katakan di rumah prihatin Grand Season ini kita ada 6
bantuan ataupun kemudahan yang kita ada. Pertamanya kita ada dapur prihatin. Okey. Yang keduanya kita ada penginapan prihatin di kawasan di hotel ini, dan kita ada juga memberikan perkhidmatan kesihatan mental, pusat gerakan jejak prihatin, of course vaksinasi dalam keadaan sekarang ini, dan juga food bank. Jadi semua fasiliti ini kita combinekan dan berada di Grand Season ini. Kita bagi balik kepada rakyat dengan kaedah prihatin, yang mana setakat hari ini kita telah menyerahkan ataupun memberi perkhidmatan kepada frontliner kita untuk menginap sekiranya mereka penat bertugas dan sebagainya. Dan ikutkan pada data yang telah kita ada buat masa ini, lebih 30 bilik telah digunakan untuk tujuan tersebut, untuk tujuan rehatnya frontliner dan juga sebagainya. Dan di dapur prihatin juga kita telah menyediakan lebih kurang 6,000 makanan kepada frontliner, kepada golongan-golongan miskin, gelandangan, petugas-petugas barisan harapan dan juga musafir. Ini semua yang kita laksanakan. Di peringkat vaksinasi, kita telah vaksinkan lebih lagi daripada 5,000 orang di kawasan Grand Season ini sendiri. Wow, menarik. Baik, Itu dia. terima kasih, Dato'. Semoga terus memberikan yang terbaik untuk rakyat sekeliling. Ya. Dan moga kita doakan semoga keadaan kembali pulih dan industri hotel dapat bernafas dan memberikan peranan untuk pelancongan negara. Betul. Terima kasih untuk Datuk Zazal Nizam Zainun, Ahli Majlis Rumah Prihatin Grand Season, dan juga Cik Badrul Rizal Harudin, Pengurus Besar Royal Chulan Kuala Lumpur, yang berkongsi suasana baru Betul. di hotel. Jumpa lagi insya-Allah, kedua-duanya semoga berjaya dengan inisiatif ini. Terima kasih Cik Anis. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik, itu dia kedua-duanya bercerita mengenai industri perhotelan, antara inisiatif dan juga inovasi yang perlu dilakukan untuk terus kekal survival ni dalam musim yang sangat mencabar ini. Okey, kita nak berhenti seketika.